mesej Nabi Hud alaihissalam mudah je. Mesej dia mudah. Seperti mana tuan-tuan tahu kelas yang lepas kita bincang tentang mesej Nuh alaihissalam. Sekarang tuan-tuan jom kita compare mesej Nuh dengan mesej Nabi Hud alaihissalam. Mesej Hud, Allah kata, ya qaum i'budullah. Wahai kaum, abdikan diri kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun. Sebenarnya kalian kaum Ad, ya, Nabi Hud cakap dekat kaum Ad, ya qaum, wahai kaumku, wahai kaum Ad, i'budullah. Jomlah ramai-ramai kalian semua termasuk aku, kita abdikan diri kepada Allah. Ma lakum min ilah ghairuh. Sebenarnya kalian kaum Ad, sebenarnya aku, kita semua ni kaum Ad, ma lakum min ilahin ghairuh. Kalian semua tak ada sembahan lain melainkan hanya dia sahaja. Dia tu Allah. In antum illa muftarun. Dan kalian tak lain hanya mereka-reka. Muftarun, kalian reka. Bererti tuan-tuan, dalam ayat ni kita tahu bahawa kaum Ad telah menyembah beberapa Tuhan. Sebab ayat ni Hud datang bagi tahu kat mereka, jangan sembah banyak Tuhan. Yang lain tu kalian reka. Bererti tuan-tuan, kaum Ad telah pun ulang balik apa yang nenek moyang mereka kafir dulu buat. Ingat, zaman Nabi Nuh AS, ayat copy paste sebiji-sebiji. Ayat tuan-tuan baca ni, wahai kaum, abdikan diri kepada Allah, kalian tak ada sembah lain, melainkan hanya dia. Ayat tu Nuh dah sebut. Suatu kita bincang tentang Nabi Nuh AS, bunyi ayat dia sebiji-sebiji macam tu. Allah copy paste balik ya, kemudian Nabi Hud cakap. Nabi Hud cakap dekat audien yang lain. Nabi Nuh cakap ke audien yang lain. Nabi Nuh generasi yang berpuluh-puluh generasi sebelum Nabi Hud AS. Maka tahulah kita, setelah bergenerasi selepas Nuh AS, syaitan guna teknik yang sama, iblis guna jarum yang sama, akhirnya manusia mula pergi kepada syirik untuk kali yang sekian kalinya. Ingat tuan-tuan, awal kita bincang pasal Adam, iblis telah pun berjanji dengan Allah, bersumpah dengan Allah, itu benda besar dia nak buat, iaitu dia nak make sure ramai anak Adam tak syukur, pergi kepada syirik. Dan tuan-tuan, syaitan iblis berjaya pada zaman Nabi Nuh. Kemudian bila Allah clean slate zaman Nabi Nuh, sekali lagi iblis ulang dan berjaya pada zaman Nabi Hud alaihissalam. Maksudnya, zaman Nuh dia dah pergi guna jarum syirik ni, zaman Hud dia pergi guna jarum syirik ni. Agak-agak tuan-tuan lah, masa ke depan iblis akan bawa orang pergi ke situ lagi tak? Agak-agak. Orang tua. Of course dia. Of course dia. Hari ni kita hidup di masa depan kan? Hari ni kita lihat ada orang syirik kan? Sekarang saya nak tanya tuan-tuan. Kaum Ad zaman Nabi Nuh. Kaum Ad zaman Nabi Nuh, nenek moyang mereka yang 3-4 generasi lepas baik ke jahat? 3-4 generasi lepas. Ada baik, ada jahat. Yang baik, kenapa akak kata ada baik? Ataupun saya tukar soalan. Generasi 2-3 generasi di atas kaum Ad ini, mereka ramai baik ke ramai jahat? Ramai baik. Macam mana Kak Mariah tahu ramai baik? Sebab kan yang naik kapal tu yang semua yang Nabi Nuh selamat tu. Sebab 5-6 generasi kaum Ad yang atas kaum Ad adalah golongan-golongan yang naik kapal bersama Nuh alaihissalam. Meaning to say, maksudnya moyang korang buat keputusan yang betul. Moyang kalian ikut Nuh alaihissalam. Sekarang yang buat pangai jahat korang. Lepas 5 generasi, lepas 6 generasi, lepas 7 generasi. Kalau korang recall balik moyang kalian 5-6 generasi lepas, mereka sembah satu Tuhan. Mereka dah taubat daripada benda yang moyang mereka buat salah dulu. Dan sekarang kau ikut balik moyang-moyang yang buat salah tersebut. Maka Hud kata, wahai kaum, jomlah sembah balik Allah Ta'ala, tinggalkanlah balik benda-benda yang kalian reka ni. Dengar tuan-tuan, dengar statement tu, illa muftarun, tak lain cuma kalian reka. Sekarang dengar, agama boleh reka ke? Tuhan boleh reka ke? Jawab Azad tuan-tuan. Tak. Tak boleh. Agama bukan benda untuk direka. Kalau agama boleh reka, tak nama agama lah.
Kalau agama boleh direka, benda tu bukan agama. Sebab tu tuan-tuan, agama penyembah berhala, saya masih ingat saya belajar sejarah masa tingkatan berapa tau? Saya belajar sejarah. Dalam buku sejarah kita diberitahu agama ada dua. Satu kita panggil agama wahyu, kedua agama buatan. Agama rekaan. Dan tuan-tuan, agama musyrik, agama penyembah berhala, dia masuk kategori agama buatan. Ada satu orang mengasaskan agama tersebut. Dia agama buatan. Tuan-tuan, lawak tau bila kita kata dia agama buatan. Sebab bila kita kata dia agama buatan, actually kita baru sudah declare bahawa dia bukan datang dari Tuhan. Satu sembahan, sesuatu benda yang disembah, diangkat jadi Tuhan. Sesuatu benda yang diangkat jadi ilah. Jadi benda yang kita sembah. Tuan-tuan, tak boleh reka. Kalau boleh reka, berarti pada hari kita reka, baru benda itu jadi sembahan. Sebelum itu dia bukan sembahan. Pada hari kita reka, baru hari itu dia jadi Tuhan. Pada hari sebelum dia bukan Tuhan. Sebab hari itu baru kita reka. Nabi Hud kata, guys, please stop. Jangan reka. Jangan reka sembahan baru. Jangan reka Tuhan baru. Jangan reka amal ibadah baru. Jom patah balik mengabdikan diri kepada one God. Satu Tuhan. Tuan-tuan, ayat dalam agama, sesuatu benda yang direka ni adalah bid'ah. Tuan-tuan, bid'ah yang paling teruk adalah bid'ah yang membawa kepada syirik. Bid'ah yang paling teruk adalah bid'ah reka-rekaan yang membawa kepada syirik. Ada orang reka sampai reka Tuhan. Ada orang reka sampai reka Tuhan baru, pengibadahan baru. Itu reka yang paling teruk, bid'ah yang paling teruk. Ayat ni Nabi Hud kata, wahai kaum, I'budullah, jomlah patah balik sembah Allah. Malakum min ilahin ghairuh. Kalian tak ada sembahan lain melainkan hanya satu Tuhan tu saja. In antum illa muftarun. Yang lain-lain tu kalian tak lain cuma reka sahaja. Allahu akbar.